Alhamdulillah, ke utara lagi, RWS memang lain. Itu dia. Jadi saudara, ada satu soalan yang menunjukkan kelainan pada hari ini di dalam rancangan pemimpin. Saya Zubli Zainuddin bertanya kepada anda, banyak-banyak tempat di dunia ini, di manakah di Malaysia, khususnya di Selangor, satu tempat yang digabung nama satu Melayu, satu Inggeris. Itu dia soalan dia. Fikirkan, yakni kalau dikatakan dia itu batu gua atau gua batu, stone cave atau rock, rock cave itu dia. Tetapi ini tidak, batu dalam bahasa Malaysia, cave di dalam bahasa Inggeris, batu cave, N16 dan adun. Di antara ramai pemimpin yang istimewa, ini dia seorang pemimpin yang muda, yang kacak, sudah pun berumah tangga dan berwibawa sebagai adun N16 Batu Caves. Yang berhormat Tuan Amiruddin Syari. Selamat datang ke studio radio kita ni. Pertama kali ya? Pertama kali. Alhamdulillah. Syukurlah kita meraihkan bersama-sama dalam usaha kita merakyatkan informasi ya. Yang berhormat, tentunya para pendengar kita dan para penonton ingin mengetahui serba sedikit mengenai diri, latar belakang yang berhormat ya. Khususnya pendidikan, hobi yang berhormat, falsafah hidup, pemimpin yang berhormat kagumi. Kenapa? Silakan. Ya, terima kasih Zubli. Ya. Saya lahir di Kampung Pariasan Kumbang, Benut, Pontian, Johor. Kira-kira 31 tahun yang lalu, tahun 80 ya saya lahir. Dan hidup di sana sehingga sampai sijil pelajaran Malaysia di Sekolah Menengah Kebangsaan Benut, sebelum tu di Sekolah Kebangsaan Syariah Ulum, sebelum melanjutkan pelajaran di Universiti Putra Malaysia dalam bidang social science ataupun pengkajian sosial, dan lebih spesifik lagi pengkajiannya adalah kajian kemasyarakatan di bawah Fakulti Ekologi Manusia. Dan mula melibatkan diri dalam politik semenjak zaman pelajar lagi. Masa itu bersama dengan gerakan mahasiswa, dan saya masuk di universiti pada ketika itu pada tahun 1999. Sudah pasti suasana pada ketika itu ada suasana yang sangat mengujakan untuk semua orang aktif dan paling tidak tahu berkenaan dengan dunia politik sebelum meneruskan kejaya dalam bidang kajian sosial dan kemasyarakatan selepas habis belajar. Bermula sebenarnya saya di satu radio internet namanya Redik Radio. RedikRadio.com. Memang terkenal. Lebih kurang 3-4 bulan. Tapi radio tu saya tak pastilah dia dah berjalan dengan aktif lagi ataupun tidak. Dan selepas itu saya terlibat bersama dengan Institut Kajian Dasar IKD selama lebih hampir 4 tahun sebelum saya bertanding pada tahun 2008. Dan sebenarnya latar belakang keluarga saya adalah keluarga yang berpendapatan rendah lah dikirakan, sebab latar belakang masyarakat kampung ni biasanya petani, dan bapa saya juga adalah merupakan pekerja rendah di satu jabatan kerajaan. Dan semasa kecil saya tu, saya banyak membantu ibu saya menuri getah. Sampai masuk universiti pun saya masih lagi membantu keluarga mengusahakan ladang kelapa sawit. Daripada situ saya rasa membentuk sikap dan juga pandangan saya mengenai usaha untuk membantu dan mengurangkan masalah kemiskinan ini, dan juga membantu masyarakat yang tertinggal. Kalau yang ada di depan saya itu sebenarnya saya pernah lalui sebelum ini. Jadi sikit sebanyak ia memberikan sedikit latar belakang dan asas kepada kemampuan dan keupayaan, dan juga cara saya berfikir melihat sesuatu isu dan melihat suatu masalah. Dan kalau nak dikira saya punya hobi ni, sudah pasti saya minat membaca selain daripada bersukan. Kalau sukan bidang apa? Saya hampir semua saya boleh main. Selalunya masih main futsal dan badminton. Tapi sekarang ni bila dah jadi ahli Dewan Undangan Negeri, masa pun lebih banyak bersama dengan masyarakat dan juga beberapa urusan rasmi. Kadang-kadang masa untuk sukan tu akan habis lah, banyak terkurang, sangat banyak terkurang daripada masa sebelumnya. Jadi daripada asas itu saya rasa pergaulan saya yang agak melata dengan masyarakat, tak kira daripada petani, pekerja
malahan kepada pekerja parti, bukan parti, pekerja daripada luar negara yang datang ke sini. Saya pernah bergaul dengan mereka di ladang kelapa sawit, di pusat pembinaan, hinggalah kepada gedung universiti, sampailah di pejabat awam. Ia memberikan satu perspektif yang sangat luas kepada saya dalam menilai kemanusiaan. Justru apabila orang tanya apakah pandangan saya tentang falsafah hidup lah, saya mengambil sikap bahawa manusia ini harus sedar bahawa dirinya itu manusia. Kita tak boleh jadi malaikat dan kita tak boleh jadi syaitan. Kalau kita melampaui dua batas itu, maknanya kita cuba mengada-ngada dan akhirnya kita akan mendapatkan hukuman dan terkesan dengan masyarakat sekelilingnya. Saya percaya bahawa manusia ini secara keseluruhannya cuba ingin ke arah kebaikan, cuma kadang-kadang dia tu ada pujukan-pujukan dan juga tarikan-tarikan yang ada tu menyebabkan dia terpesong dan tertinggal daripada arah diri sebagai seorang manusia. Ya. Seronok sangat ya. Pemimpin yang dikagumi kenapa? Sudah pasti saya sejak daripada kecil agak mengagumi dan sangat mengagumi Datuk Seri Anwar. Malahan boleh dikatakan banyak ucapan-ucapan beliau yang saya ikuti dan saya baca pada ketika itu beliau dalam kerajaan, dan kita dapat lihat ucapan-ucapan beliau sama ada ucapan dalam Perhimpunan Agung parti maupun ucapan-ucapan kerajaan. Kemampuan dia saya rasa bukan hanya kepada ramai orang mengatakan bahawa ia petah berpidato dan mahir berpidato. Itu salah satu daripada kekuatan beliau. Tapi bagi saya ialah kemampuan beliau untuk merangkum pengetahuan yang tidak hanya terdiri kepada pengetahuan-pengetahuan yang spesifik, sebalik pengetahuannya sangat luas dan cuba menggabungkan nilai-nilai baik daripada nilai moraliti, agama, falsafah barat maupun timur, dan juga perkara-perkara praktikal yang ada di sekeliling beliau yang saya dapat baca daripada buku beliau Nahdah Kebangkitan Asia ataupun Gelombang Kebangkitan Asia dan buku-bukunya yang lain, dan juga ucapan-ucapan yang lain melihatkan konsistensi beliau terhadap beberapa perkara, iaitu kebebasan, harga diri manusia dan juga demokrasi, dasar-dasar yang sangat konsisten bagi saya daripada zaman Abim bila kita baca artikel-artikel beliau, hinggalah beliau menjadi timbalan Perdana Menteri, memangku Perdana Menteri, hinggalah beliau tercampak keluar dan naik balik. Kita akan sambung mengenai Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dari sudut pandangan Yang Berhormat Tuan Nazaruddin Shari. Ya, kita ke udara sekali lagi. RWS memang lain. Itu dia. Saya Zubli Zainuddin. Saudara, kalau kita bercakap mengenai Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dalam banyak pengkesahan beliau, satu daripada keistimewaannya ialah beliau mengusahakan supaya para pemimpin terbangkit untuk bersama-sama memperjuangkan hak rakyat Tetapi ada sesuatu yang dia tidak usahakan, namun pemimpin-pemimpin muda seluruh negara dan juga Asia terbangkit untuk memimpin dalam gerakan yang sama. Maknanya orang terpanggil kerana ada orang melakukan sesuatu keaiban kepada beliau. Ulasan Yang Berhormat. Ya, saya kira apa yang berlaku kepada Datuk Seri Anwar pada tahun 98 sehingga kini pun dalam kes-kes yang terbaru ini, saya rasa ia mencerminkan kepada satu sikap politik yang keterlaluan dan politik yang jahat, yang dipanggil sebagai gutter politik. Dan saya rasa pada tahun 98 itu ia membuka mata kepada ramai pihak, termasuk saya sendiri pada ketika itu, bahawa isu keadilan ini dia merentasi banyak pihak, kaum, agama, pemimpin, orang yang di atas dan orang di bawah. Maknanya isu-isu keadilan dan hak untuk seorang rakyat itu harus dipertahankan dengan asas undang-undang dan juga perlembagaan yang sedia ada dalam negara kita. Dalam kes Datuk Seri Anwar, saya kira apa yang berlaku ialah dia sangat mencolok mata apa yang berlaku. Daripada mulanya tilam diangkat, pendakwaan yang tidak konsisten, hinggalah kepada kes yang terbaru yang kita dengar dalam dewasa ini. Saya kira kepada generasi saya, ia memberikan satu tanggapan sejarah dan kesedaran penting
khususnya kepada anak muda, bahawa mereka harus bangkit menyatakan sikap. Bukan saja golongan muda, malahan sebenarnya semua pihak seharusnya menyatakan sikap terhadap perkara-perkara yang melanggar kepada ketidakadilan dan sebagainya. Malahan saya percaya dalam kes yang terbaru ini yang berlaku, yang melanda kepada Datuk Seri Anwar dan keluarga juga, membuka lebih banyak mata kepada generasi muda dan ramai pihak untuk berjuang bersama keadilan. Baiklah, Yang Berhormat, kita bersama Yang Berhormat Tuan Amiruddin Syahri, adun bagi N16 Batu Caves. Dari segi cabaran Yang Berhormat sendiri ya, sebagai ahli politik, kalau kita tengok kalau tahap kampus tu kita tahu ukuran dia bagaimana, tetapi Yang Berhormat berada di persada politik yang sepak terajangnya bukanlah seperti di kampus ya. Apa cabaran dia memang? Ya, sebagai ahli politik muda, kita ada beberapa cabaran dan ada beberapa kelebihan sebenarnya. Kelebihan yang tidak ada kepada generasi yang senior dalam politik, tapi dalam masa yang sama ada kekurangannya. Kelebihannya saya sebut dulu, sudah pasti kita tidak ada historical baggage ya. Tidak ada bebanan sejarah yang perlu kita tanggung, yang terlalu banyak. Bukan manusia ni biasalah ada buat silap lah. Tapi kita makin lama umur kita tu semakin banyaklah bebanan sejarah. Bila-bila lagi politik ini adalah interaksi di antara manusia dengan manusia. Sudah pasti ada yang puas hati, sama ada secara personal ataupun secara prinsipal. Tapi sebagai ahli politik muda, kekuatan kita adalah kekuatan tenaga dari samping idea-idea yang baru yang lebih mencabar. Tapi dalam masa yang sama adalah kita terpaksa juga untuk berhadapan dengan budaya yang sedia ada, budaya yang telah selesa dalam tema dan budaya politik dan juga kepimpinan yang ada dalam negara kita. Sebagai contoh, seorang pemimpin itu seharusnya seorang yang agak berada, ada kewangan yang kukuh, yang boleh beri duit bila-bila masa. Ini contoh yang bagi saya embedded ataupun telah mengakar di dalam masyarakat sekian lama. Tapi apa yang kita boleh berikan adalah servis dan perkhidmatan selain idea, yang saya rasa lebih bermakna dengan membuat polisi-polisi yang lebih baik. Bagi saya itulah sedikit kekangan untuk ahli-ahli politik muda khususnya, yang sudah pasti tidak punya pengalaman yang banyak dalam hidup dan tidak punya sumber dan asas keuangan yang agak kukuh, sebagaimana yang saya percaya melanda kepada banyak ahli-ahli politik muda, selain daripada keupayaan kita untuk convince ataupun mempengaruhi dan meyakinkan generasi yang agak senior ya. Sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, rakyat kita daripada umur sehari sampailah ke umur 80 tahun sudah pasti ada ego di kalangan mereka untuk berdepan dengan kita. Bukan soal meminta duit ataupun meminta bantuan saja. Kadang-kadang dalam soal idea, dalam soal perkara-perkara pembangunan, perkara-perkara yang melibatkan perancangan program dan sebagainya. Tapi sebagai pemimpin muda, saya sedar bahawa kekuatan saya bukannya pengalaman. Jadi kekuatan saya adalah proses untuk belajar. Jadi saya menggalakkan kepada program perbincangan dan mesyuarat yang saya rasa alhamdulillah akhirnya saya dapat bersama-sama mengetengahkan pandangan secara baik dan hormat kepada golongan yang lebih senior. Dalam masa yang sama, mereka juga sudah mula menanam sifat kepercayaan dan hormat kepada pandangan saya selaku pemimpin di kawasan tertentu. Yang Berhormat, impian menjadi kenyataan. Sewaktu kita di kampus dahulu, kita mahu wakil kita daripada kampus berada di kepimpinan kerajaan negeri dan juga persekutuan ya. Pada hari ini perkara ini sudah pun menjadi nyata. Dan di antara pendengar pada hari ini yang berminat bertanya soalan ya, ini dia Syasha Supian. Yang Berhormat, apa hobi Yang Berhormat? Dia tahu tadi tersebut sangat minat dengan bola sepak tak? Tu dia. EPL pilihan pasukan mana? Kalau negeri pula. Aduh, silakan. Ini dia. Okey, terima kasih Sasha. Saya hobi saya tadi selain daripada membaca, saya juga minat bersukan. Bagi saya sukan ni menyihatkan fikir, menyihatkan badan. Membaca ni menyihatkan fikiran. Kalau badan kita sihat tapi fikiran kita buntu juga masalah. Yang kalau fikiran kita ni sihat, badan kita ni tidak mampu membawa juga ada masalah. Bola sepak sudah pasti jadi satu kegebaran saya sejak kecil. Malahan saya sangat aktif bermain bola sepak sampai di sekolah menengah
tapi ada masalah kecederaan dulu. Jadi kita tidak boleh aktif dengan lebih banyak lah. Tapi untuk social game ya, saya bermain bola sepak dan saya mengikuti Liga Inggeris ni, English Premier League ni, saya kira daripada umur saya 10 tahun sampai sekarang. English Premier League ya, ataupun EPL tadi dipanggil kan, Liga Inggeris. Dan kalau lahir tahun 80-an ni biasanya masa zaman tersebut adalah zaman Liverpool dan sampai sekarang saya masih lagi menjadi peminat kepada pasukan Liverpool. Daripada zaman Ian Rush hinggalah Robbie Fowler, hinggalah ke zaman Torres dan sekarang ni Suarez. Saya rasa saya mengikuti pasukan tersebut hinggalah agak-agak dekat dan antara penyokong setia lah. Torres pun masih aktif lagi ya. Pernah Yang Berhormat Saifuddin Nasution di Parlimen ya, dalam keadaan perbezaan pendapat pun bila cerita pasal bola ya, semua boleh setuju lah. Boleh tak? Okey. Jadi ada sesuatu yang menarik daripada penerbit hari ini, silakan. Tugasnya bukan mudah. Batu Caves meliputi 8 kampung, 10 kawasan perumahan serta 16 kawasan meliputi flat, kondominium dan pangsapuri. Kira-kira 26,000 penduduk di bawah tanggungjawab beliau. Komposisi penduduk adalah 62.1% kaum Melayu, 21.9% kaum India dan 14.9% kaum Cina serta 1.1% terdiri oleh bangsa-bangsa lain. Komen sedikit Yang Berhormat. Bagi Yang Berhormat mula-mula sekali diisytiharkan sebagai pemenang di kawasan ini, maka bagaimana Yang Berhormat melihat masalah yang ada di Dun Batu Caves ini dan bagaimana Yang Berhormat menyelesaikan satu persatu masalah ini? Saya kira Batu Cave ini ada satu tempat yang ada masalah-masalah tertentu, walaupun daripada segi sosial dan juga daripada segi fizikal. Kalau kita lihat daripada segi nama, Batu Cave ini merupakan satu kawasan yang sangat sinonim dengan masyarakat India, terutamanya apabila adanya perayaan Taipusam yang dianjurkan tiap tahun. Dan di kawasan Batu Cave ini merupakan satu kawasan yang antara kawasan yang paling popular di rantau Asia Tenggara ini, dikunjungi oleh penganut-penganut agama Hindu untuk menjalankan amalan dan ritual mereka. Tapi kalau kita lihat tadi, komposisi kaum di Batu Cave ini ada lebih kurang 62% di kalangannya adalah masyarakat Melayu dan orang India hanyalah sekitar 21 hingga 24% daripada segi populasi ataupun penduduknya. Bagi saya, antara sasaran dan juga harapan saya, sudah pasti saya ingin menjalinkan hubungan yang akrab di antara masyarakat yang berbilang kaum di kawasan tersebut, apatah lagi untuk menjamin perayaan Taipusam yang telah dilokasikan di kawasan tersebut berjalan dengan baik. Dan bagi saya, sebab itu saya ingin menyertai dan percaya dengan politik Parti Keadilan ini, kerana mereka tidak mengamalkan dan amat menentang kepada dasar politik yang berasas dan berlandaskan kepada perkauman. Daripada dasar yang baik, yang adil kepada semua pihak, saya percaya kita boleh meneruskan suasana itu dengan lebih baik dan lebih sempurna. Manakala sebaik saya menjadi ahli Dewan Negeri di kawasan tersebut, saya kira antara masalah pertama, sekitar 2 minggu selepas menjadi ahli adut, kita dilanda banjir besar di kawasan Batu Cave. Dia bukan banjir yang panjang, tapi banjir yang kilat, banjir flash flood ataupun banjir kilat yang menyebabkan masalah yang sangat besar, tetapi tidak ada skim bantuan daripada kerajaan, kerana skim bantuan kerajaan untuk banjir ini biasanya hanya meliputi banjir-banjir yang dalam jangka masa yang lama. Alhamdulillah, sebanyak 3-4 kawasan tersebut dalam tempoh 3 tahun ini saya telah berusaha bersungguh-sungguh menghubungkan serta menggerakkan beberapa jabatan seperti MPS Majlis Bandaran Selayang dan juga Jabatan Pengairan Saliran. Kita paling tidak dapat mengurangkan, saya rasa hampir 80% masalah banjir ada di satu tempat tu tidak lagi berlaku dalam tempoh 7 ataupun 8 bulan ke belakang ini.
Jadi saya rasa di antara masalah utama penduduk di situ yang saya dapat telah selesaikan ataupun kurangkan ialah masalah banjir yang sebelum ini menjadi sangat sinonim kepada penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. Perkara kedua yang saya rasa sekarang ini masih lagi dalam proses yang agak rumit, iaitu masalah tanah. Ada satu kampungan India yang bernama Kampung Indian Settlement yang tinggal sebelum zaman merdeka lagi. Tanah-tanah mereka ini telah dianugerahkan oleh kerajaan British pada ketika itu, tetapi tidak mendapat tidak mendapat geran mereka secara adil oleh kerana sikap pilih kasih pentadbiran yang lepas. Saya rasa kerajaan negeri telah membuat keputusan dan kita hanya menunggu finalize, terutamanya daripada segi premium yang munasabah untuk penduduk di sana. Saya rasa dalam tempoh tahun ini saya akan berazam untuk menyelesaikan masalah tanah yang ada di situ, selain daripada masalah-masalah tanah lain di kampung-kampung Melayu yang lain. Sebenarnya Batu Cave ini adalah satu kawasan penempatan baru sebahagian besarnya. Penempatan baru kerana sebahagian daripada mereka itu dialihkan daripada dam ataupun pelabuhan ataupun empangan air Sungai Batu yang dialihkan menjadi Kampung Nahoda, Kampung Laksmana dan sebagainya. Jadi itulah yang saya rasa saya cuba atasi selain daripada masalah-masalah kebajikan dan rakyat secara keseluruhan. Yang Berhormat, kalau kita perhatikan satu daripada yang dibahui oleh ADUN setiap kawasan pimpinan Pakatan Rakyat ialah mewarisi masalah terdahulu daripada kerajaan terdahulu dan pemimpin di kawasan DUN tertentu yang tidak selesai sehingga kita melihat sepanjang 3 tahun ini satu persatu diselesaikan oleh pemimpin Pakatan Rakyat dengan itu perubahan telah pun berlaku dan seluruh Selangor satu daripada kemesraan orang ramai dengan para pemimpinnya, dan pada hari ini bebas orang bertanya soalan terus langsung kepada Yang Berhormat. Silakan, bagaimana pencapaian Belia Selangor dalam sukan mutakhir ini? Ya, terima kasih yang bertanya Azli. Saya kebetulan saya memang ditugaskan bersama dengan Yang Berhormat Dr. Ahmad Yunus Hairi dan Yang Berhormat Janice Lee Ying Ha. Kami bertiga membantu Yang Amat Berhormat Menteri Besar selaku Exco Sukan. Jadi segala program belia dan sukan di negeri Selangor ni di bawah pemantauan kami bertiga, selain daripada mendapat arahan-arahan dasar daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Alhamdulillah kita telah menggerakkan program belia yang agak masif semenjak 2-3 tahun kebelakangan ini, dan sebenarnya seluruh negeri Selangor pada ketika ini kita ada lebih kurang 290 penggerak belia tempatan yang kita telah lantik oleh kerajaan negeri mengikut zon-zon majlis tempatan. Dan daripada 290 ini saya boleh katakan 80% ataupun 85% daripadanya bergerak aktif dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti dan menjalankan kegiatan-kegiatan mengikut kepada keperluan dan kehendak orang muda. Saya nak sebutkan bahawa PABT ni, nama dia Penggerak Belia Tempatan ini, bukanlah wakil rasmi kerajaan yang formal seperti jabatan, tetapi mereka ni orang biasa yang kita bagi mereka ruang untuk menyalurkan pandangan-pandangan, program-program anak muda daripada peringkat akar umbi kepada pihak kerajaan negeri mengikut saluran-saluran yang tertentu untuk kita menggerakkan aktiviti dan kegiatan anak muda dan golongan belia. Saya percaya bahawa anak muda ini kadang-kadang dia memerlukan kebebasan untuk menjalankan aktiviti, tidak boleh diarah-arah dan didiktit untuk menjalankan aktiviti. Dan yang keduanya pula adalah sudah pasti berkenaan dengan sukan. Kita ada Majlis Sukan Negeri Selangor. Pada ketika ini kita sangat giat untuk menjalankan persiapan kita dalam Sukma Sukan Malaysia yang akan berlangsung 2 hari bulan Jun di Kuala Lumpur, dan insya-Allah kita akan mampu mengekalkan keupayaan kita selaku antara kuasa besar sukan. Telah 2 tahun betul-betul kita gagal menjadi juara, hanya menjadi naib juara atau menjadi runners up di Terengganu dan juga di Melaka. InsyaAllah kali ini kalau persiapan kita lebih rapi, saya sendiri pada 30 hari bulan ni kita akan
mengumumkan berapa-berapa angkat. Semua adun-adun kita lantik menjadi berapa-berapa angkat untuk sukan-sukan yang akan pergi ke Sukma, yang insya-Allah akan boost ataupun mempertingkatkan semangat. Pada ketika ini juga sebenarnya sedang rancak bergerak di seluruh Selangor. Kira-kira hampir 3,000 kalau daripada kira-kira kita anak muda menyertai program seluruh Selangor, Jelajah Futsal Selangor yang telah masuk kepada tahun ketiga, di mana puratanya lebih kurang 40 pasukan satu pihak majlis tempatan. Kita ada 12 majlis tempatan dan sekarang ini kita anggarkan lebih kurang 40 pasukan. Kalau kita kali kepada 12, lebih kurang 300, lebih kurang 200 lebih ataupun lebih berapa 300 pasukan terlibat, dan ia melibatkan hampir 3,000 belia secara keseluruhannya yang terlibat dalam kegiatan jelajah futsal dan aktiviti-aktiviti yang lain. Jadi secara keseluruhannya saya kira di peringkat akar umbi kegiatan sukannya sangat baik, dan sekarang ni adalah proses kerajaan negeri untuk mengambil bakat-bakat ini untuk aktif dan terlibat dalam sukan prestasi tinggi seperti Sukma dan kejohanan peringkat kebangsaan. Ya. Bagi pihak Radio Web Selangor memang lain, mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Azli Masyud di atas soalan itu. Ya Muhammad, kalau kita perhatikan Parti Keadilan Rakyat telah menitipkan satu petanda kepada sejarah baru dalam landscape politik tanah air dengan pemilihan daripada bawah, peringkat bawah. Jadi dalam konteks ini kita melihat begitu bercambahnya pemimpin yang bangkit dalam parti ini untuk bertanding peringkat ranting ataupun cabang, sehingga ramai juga yang bertanding. Jadi kita melihat pada satu masa dahulu AMK tidak berpeluang untuk ke depan sebarisan, kemudian diangkat di Stadium Melawati untuk sebaris. Pada kali ini barisan melebihi angka AMK pun telah membangkit seluruh negara. Namun demikian ya Muhammad, ada atau tidak perasaan segan silu kalangan pemimpin muda di ranting dan cabang demi menjaga air muka mereka yang lebih senior? Saya kira ini sedikit sebanyak daripada hasil perubahan yang berlaku sejak tahun 98. Kalau kita lihat pada tahun 98, ia telah membuka pintu baru kepada pemimpin muda dalam mana-mana parti politik, termasuk parti politik Barisan Nasional pun. Dengan sebab reformasi itu, adanya satu kehendak kepada pemimpin muda diberikan ruang dalam proses membuat keputusan negara, sama ada dalam Dewan Rakyat, Dewan Negeri ataupun keputusan-keputusan penting dalam parti yang mencorakkan parti negara. Kalau sebelum tu golongan muda hanya menjadi golongan yang menyokong dan menyangga dasar-dasar generasi yang lebih senior. Selepas lebih daripada 10 tahun berjalan, sudah pasti perkara ini meresap sampai ke bawah, dan saya rasa ia diterjemahkan dengan hasrat Parti Keadilan untuk melaksanakan pemilihan terus. Dan daripada pemilihan terus itulah kita dapat lihat munculnya ramai pemimpin-pemimpin muda. Malahan naib presiden kita yang berhormat Nurul Izzah sebaya dengan saya dalam awal 30-an telah menjadi naib presiden kepada Parti Keadilan Rakyat yang mempunyai lebih daripada 300 ke 400 ribu anggota secara keseluruhannya. Jadi saya lihat dan saya percaya pasti ada perasaan berbelah bagi, sebagaimana saya sebutkan tadi, di antara saya yang muda dengan golongan yang senior. Sudah pasti ada perbezaan dan kekuatan, tapi kalau masing-masing ada sifat matang berpolitik, baik yang muda dan yang tua. Yang muda ini tidaklah terlalu rakus dan tergesa-gesa. Yang senior pula sedia untuk membuka pintu kepada perubahan dan membuka ruangan untuk perkara-perkara baru dilakukan. Saya kira ia merupakan satu formula terbaik untuk menggerakkan parti dan juga perubahan yang lebih besar di Malaysia ini pada masa depan. Jikalau kita lihat Parti Keadilan Rakyat, apa juga kaum di Malaysia ini berada di dalam parti ini, dan satu lagi kita melebar dalamkan konsep keadilan tu supaya sebagaimana yang Muhammad kata tadi, yang muda dengan yang lama dapat bersatu hati dalam menjayakan negara. Sudah masa dan tiba ketikanya tidak boleh ada pemimpin yang kata aku zaman reformasi kau tak kau tak ada buat demonstrasi jalanan pun kau tak boleh jadi pemimpin di ranting atau cabang. Ini adalah perkara-perkara yang patut tiada di dalam sebuah parti seperti Parti Keadilan Rakyat. Komen yang berhormat.
Ya, saya rasa ada selepas tahun 2008 ada wave baru ataupun gelombang baru kemasukan kepada parti dan penyertaan dalam parti, dan sudah pasti ia memberikan cabaran baru kepada anggota-anggota yang sedia ada dan yang senior yang telah bergiat aktif sejak tahun 98 sebelum parti ini wujud pun pada tahun 99. Tapi saya kembali kepada konsep yang saya sebutkan tadi, supaya kita mengambil kekuatan dan jangan mengumpulkan kelemahan. Jadi kalau kita berjaya mengumpulkan kekuatan yang ada pada ahli-ahli, baik yang baru dan yang lama, baik yang telah bergiat aktif sejak di jalan raya dan yang bergiat aktif dalam parti-parti politik lain sebelum ini, saya rasa ia boleh mengumpul dan mengikat satu tali yang kuat. Boleh saya pecahkan begini kalau boleh mudah. Mungkin ia tidak sebetul-betulnya betul, tapi kalau secara mudahnya, di kalangan yang senior dalam parti ini terlibat dalam reformasi jalanan, menuntut perubahan, ceramah menubuhkan parti, kebanyakan mereka ini adalah golong-golongan yang agak kreatif dalam berkempen dan mengetengahkan pandangan. Namun begitu, ada sedikit problema terutamanya dalam disiplin parti. Dalam organisasi ini kadang-kadang kita perlukan sikap dan perangai yang betul untuk memastikan organisasi ini kukuh. Kadang-kadang kita gagal mengawal disiplin dengan sebab kononnya untuk mempertahankan prinsip, akhirnya perjuangan yang besar dan seluruh siasah dan wadah yang kita bentuk itu berhadapan dengan masalah. Ia sedikit sebanyak dapat dilihat daripada letupan di sana sini ketika pemilihan Parti Keadilan yang lepas. Tapi saya kira kalau masing-masing mula menilai balik, muhasabah dan berani untuk membetulkan diri sendiri, di mana yang lama ataupun mereka yang agak konservatif kaedah dan cara mereka dalam berpolitik itu memperbaharui dengan sikap dan attitude yang betul. Maknanya menegur pemimpin itu bukan satu dosa besar, tidak boleh terlalu terlalu patriarki dalam berpolitik dan sebagainya. InsyaAllah kita boleh maju ke depan. Sebaliknya, yang di satu pihak lagi yang katanya prinsipal itu menjadi asas, harus memahami kepada agenda besar perjuangan. Kadang-kadang rakan-rakan, sama-sama rakan-rakan tu dia bantai itu lebih teruk lagi daripada musuh, dan akhirnya menimbulkan senjata kepada musuh yang tidak membawa kemenangan kepada mana-mana pihak. Jadi saya percaya selepas setahun pemilihan berlangsung, kita akan boleh align balik ataupun melaraskan balik agenda perjuangan kita, di samping membetulkan mana kesilapan yang telah dilakukan. Baiklah, pernah ada yang menyeru kepada Parti Islam se-Malaysia supaya membekalkan pemimpin bertaraf Perdana Menteri sejumlah 50 tahun akan datang. Itu satu seruan. Satu lagi ialah berkenaan dengan parti yang sudah ketandusan pemimpin. Tapi soalannya, bagaimana dengan Parti Keadilan Rakyat? Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya adalah upacara pelancaran buku jingga. Untuk itu dijemput Yang Berhormat Dato' Dr. Hassan Muhammad Ali, Pengerusi Jawatan Kuasa Penganjuran Majlis Pelancaran Buku Jingga, dan sambutan 3 tahun pentadbiran Kerajaan Selangor diiringi Diri Kehormat untuk mengiringi Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor bagi menyempurnakan upacara pelancaran buku jingga. Disilakan.
Dan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor di atas penyempurnaan gimmick pelancaran buku jingga sebentar tadi. Dua pandangan di persada politik pada masa ini berkaitan dengan buku jingga. Satu, dikatakan buku jingga ini menjadikan satu kegerunan bagi Barisan Nasional, khususnya UMNO, sebab sudah ada satu landasan lakaran untuk memajukan politik di seluruh tanah air. Satu lagi ialah orang muda seperti Yang Berhormat melihat ini adalah satu pembukaan begitu luas sekali untuk berpolitik secara berprinsip, secara praktikal. Bagaimana Yang Berhormat sendiri sebagai orang muda menggabungkan keseluruhan orang muda dalam memahami buku jingga ini dan melaksanakannya secara praktikal? Ya, saya sangat setuju dengan pandangan mengatakan bahawa buku jingga ini membuktikan bahawa Pakatan Rakyat, baik keadilan, PAS dan DAP bukan memainkan politik retorik. Malahan kalau kita bandingkan buku jingga dengan Satu Malaysia, buku jingga mempunyai program yang lebih konkret, tawaran-tawaran yang lebih realistik kepada rakyat Malaysia yang mampu dihujahkan secara ilmiah oleh para pemimpin kita. Justru saya kira menjadi tugasan kepada pemimpin-pemimpin kita, khususnya Angkatan Muda, wanita dan seluruh jentera parti untuk memahami apakah maksud dan juga apakah makna buku jingga ini, yang saya rasa menawarkan satu program-program yang terbaik kepada rakyat. Program Wi-Fi percuma, mengangkat golongan rendah yang perlu dimartabatkan, dan kita sebenarnya cuba mengajak Barisan Nasional melalui ajakan Datuk Seri Anwar kepada Datuk Seri Najib, tetapi ajakan itu ditolak walaupun mereka menuduh bahawa buku jingga ini boleh menyebabkan negara ini berada dalam keadaan muflis dalam tempoh beberapa tahun selepas dilaksanakan. Ini membuktikan bahawa Barisan Nasional, UMNO dan juga sekutunya berada dalam keadaan yang kurang selesa. Malahan saya percaya untuk Barisan Nasional ini sebenarnya mereka akan meniru buku jingga dalam form yang lain. Sebenarnya bagi saya, Satu Malaysia itu adalah satu peniruan kepada konsep politik tidak berasaskan kepada perkauman, ataupun politik pelbagai kaum yang dijana oleh Parti Keadilan sejak tahun 98, cuma dipakejkan menjadi Satu Malaysia yang dilaungkan oleh Najib. Saya rasa tidak ada masalah, tetapi bagi saya kalau dia nak ikut, ikutlah, tapi yang diikut itu kebanyakannya adalah satu perubahan kosmetik yang tidak membawa kepada perkara asas, kerana memang tidak ada dalam jiwa dan sanubarinya. Dan saya percaya akhirnya rakyat akan dapat melihat selepas 5-6 tahun, selepas beberapa tahun kita mampu untuk lakukan, dan saya percaya golongan muda terutamanya yang terbuka dengan media-media baru akan lebih mengerti dan memahami apakah makna buku jingga kepada rakyat secara keseluruhan. Yang Berhormat, bagi mereka yang left-handed ataupun right-handed jadi Yang Berhormat, bagaimana dengan nasihat Yang Berhormat sendiri? Mereka di kalangan di kampus ataupun di luar kampus, orang-orang muda pada hari ini, mereka melihat PRU13 itu sebagai satu peluang untuk mereka turut sama-sama memberi khidmat kepada negeri dan dalam bentuk kerajaan. Jadi nasihat Yang Berhormat sendiri selepas menjadi adun bagi N16 Batu Caves, pengalaman-pengalaman Yang Berhormat ni, kalau mereka tanya apakah yang akan Yang Berhormat nyatakan kepada orang muda yang ingin menjadi seperti di kedudukan Yang Berhormat sekarang? Kepada kawan-kawan saya di universiti yang sekarang ni sedang belajar, ada cita-cita ingin bergiat aktif dalam politik, saya kira di Pakatan Rakyat lah sebagai salah satu daripada platform yang terbaik, kerana kita memberikan ruang kepada generasi muda berdasarkan kepada kekuatan dan kemampuan mereka untuk diketengahkan. Bukan baru, saya ni agak senior juga dengan YB Nur Riza. Ada Yang Berhormat lebih muda seperti Yang Berhormat Gan Penny, Yang Berhormat Nik Nazmi yang sebenarnya lebih muda daripada saya, yang diberikan tanggungjawab dan peranan yang sangat besar sehingga menjadi setiausaha politik kepada Menteri Besar pada satu ketika. Malahan pada ketika ini beliau menjadi pengarah komunikasi kepada Parti Keadilan Rakyat.
Saya kira kepada generasi muda, baik yang ingin maju sebagai leadership dan baik yang ingin memilih dalam pilihan raya yang akan datang, saya seru mereka untuk berfikir dengan sihat dan melihat dengan secara rasional. Sekarang bukan zamannya lagi untuk kita terbakar dengan emosi perkauman yang sempit, emosi tentang nasib kita yang sangat personal. Kalau dulu kita boleh digula-gulakan dengan dapat kerja, dapat 200, dapat 300, even dapat gelanggang futsal dan sebagainya. Sebaliknya, kita harus melihat pilihan raya ini untuk memilih mana satu dasar yang terbaik, dasar yang paling kuat untuk kita melahirkan satu keputusan kerajaan yang adil, yang akhirnya semua mendapat nikmat, seperti program air percuma kerajaan negeri. Semua mendapat nikmat, seperti program hadiah masuk universiti. Semua anak muda mendapat nikmat daripada hasil tersebut, terutama bagi mereka yang layak lah. Dan apabila kita dapat merintah persekutuan nanti, kita juga akan menjalankan dasar-dasar sebagaimana yang telah berlaku di negeri Selangor dan juga negeri Pulau Pinang, berdasarkan kepada kemampuan kita. Antaranya tol percuma. Saya rasa pengurangan dan penutupan tol ini, saya rasa ia akan memberi manfaat yang sangat besar kepada penduduk. Kalau saya sendiri sebagai pekerja dulu terpaksa membelanjakan RM15 satu hari, saya tinggal di Bukit Beruntung pada satu ketika, satu hari lebih kurang RM12 ke RM13. Kalau tol itu telah free, saya rasa ia telah memberikan satu impak dan duit itu boleh digunakan untuk kualiti hidup yang lebih baik. Jadi seruan kepada generasi muda, baik yang muda ataupun yang mendengar siaran ini, saya minta supaya sama-sama kita melakukan perubahan, dan insya-Allah bahawa kerajaan negeri Pakatan ini bukannya satu kerajaan yang sempurna, tetapi kita sedia untuk mendengar nasihat dan pandangan rakyat dan align balik dengan prinsipal-prinsipal kita demi keadilan dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Yang Berhormat, saya secara peribadi pertama kali melihat kehebatan Yang Berhormat ialah menjadi juruacara bagi bajet Malaysia 2000. Nampak tak? Oh, saya kata hebat orang ni. Jadi kita ingin Yang Berhormat terus menjadi hebat, berkhidmat dengan tulus dan ikhlas dalam perjuangan yang berkesinambungan ini. Jadi untuk N16 sebagai penutup, ucapan Yang Berhormat kepada para pengundi yang telah memberikan mandat dan akan memberi mandat sampai Putrajaya PRU 13. Kepada pengundi-pengundi dan juga masyarakat di kawasan Batu Cave N16 ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas amanah dan tanggungjawab dan kepercayaan yang telah diberikan pada pilihan raya umum 2008 yang lalu. Dan insya-Allah saya akan mempergunakan segala kekuatan dan ikhtiar yang ada untuk meningkatkan kualiti masyarakat, di samping memenuhi janji pilihan raya lepas, iaitu saya mahu agar setiap sektor dan sendi masyarakat itu diperkasakan dan diperhebatkan. Kita sedang menjalankan proses itu satu persatu secara perlahan-lahan. Insya-Allah kita boleh lakukan perubahan. Dan untuk pilihan raya yang akan datang, pilihan raya ke-13 yang mungkin tahun ini ataupun tahun depan dan paling lama 2 tahun lagi, saya berharapkan sokongan daripada semua, bersama-sama dengan kita lakukan perubahan dalam tempoh sepenggal kerajaan negeri di bawah Pakatan Rakyat. Saya kira kalau kita bariskan lebih daripada 15 ke 20 perubahan yang kita telah lakukan, sama ada dalam bentuk lokal ataupun dalam bentuk polisi negeri. Dan kalau kita ingin meneruskan dasar yang baik, yang membawa kemakmuran, yang berkongsikan kekayaan negeri ini, seperti hadiah masuk universiti, tawas, skim mesra usia emas dan pelbagai program lainnya, termasuk wanita, ada memogram, mimbar dan sebagainya, saya harapkan sokongan yang terus diberikan kepada Pakatan Rakyat calonnya. Dan insya-Allah kemenangan ini bukan kemenangan saya atau kemenangan Tan Sri Khalid, tapi kemenangan ini adalah kemenangan rakyat yang akan meneruskan nikmat dan hasil dan kemakmuran yang kita nikmati di negeri Selangor yang sangat bertuhan. Itu dia, seorang dari pemimpin yang kita sayangi, Yang Berhormat Tuan Amiruddin Syari. Semoga beliau terus sudi berkhidmat demi rakyat, negeri dan negara.